pelan dan doakan. Kita mulakan kelas, kita baca kitab Al-Fatihah dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so pelan dan doakan. Okay, ni slide yang cikgu ada. Dan slide yang cikgu dapat daripada slide apa? Nota yang cikgu bagi tu lah. Sama je sedikit. Cuma cikgu transferkan dia dalam bentuk slide. Memudahkan kita tengok lah. Memudahkan kita belajar. Jadi kita nak buat pelan dan doakan. Okay. Okay, sebelum kita pergi lebih mendalam lagi, okay, cikgu nak terang sikit mengenai pelan dan doakan ni lah. So actually pelan dan doakan ni dia berkaitan macam mana kita nak melukis sesuatu benda bentuk 3 dimensi lah. Okay, so kita ada satu bentuk 3 dimensi, macam mana kita nak olahkan dia, kita nak gambarkan dari segi pandangan depan dia. Kalau kat sini kita ada pandangan depan dia bentuk segi 4 sama, segi 4 tepat. Okey, bentuk dia ni. Segi 4 tepat pandangan depan dia. Warna hitam. So, bentuk ini lah akan jadi. So, pandangan dari segi sisi dia, warna merah ni. Ni sisi dia. So, sisi mana? Dia ni, sisi. Dan juga kita nak dapatkan pandangan dari segi atas lah. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia aerial view. Pandangan atas. Inilah pandangan atas dia. So, bentuk-bentuk tu akan menggambarkan dia punya inilah. Macam ni kita nak dapatkan dari segi bentuk dia. Bentuk dia mestilah orang kata samalah. Dia tak adalah betul pandangan dia berbeza. So sebab tu pentingnya kalau kita nak dapatkan pandangan dari segi atas, depan dan pelik kenapa berbeza sikit. Oh okey, betul lah. Right. So ini bentuk, kalau kita tengok dari sini adalah bentuk 3 dimensi dinamakan sebagai cuboid. Okay, cuboid. So cuboid dia ada semua sisi dia semua permukaan dia adalah bentuk segi 4 tepat. So makanya dekat sini kita boleh dapat gambaran dia, pandangan depan, pandangan atas dengan pandangan sisi dia adalah bentuk segi 4 tepat. So dia tak ada beza apa-apa pun lah dekat sini. So semua segi 4 tepat. Cuma dari segi saiz dia agak berbeza lah untuk kubat. Tapi kalau untuk kubus, dia bentuk permukaan dia semua segi 4 sama. So makanya dia punya permukaan dia akan jadi segi 4 sama je. Pandangan depan, pandangan atas dengan pandangan sisi, semua sama. Itu membezakan antara kubat dengan kubus lah. So malam ni kita akan belajar macam mana kita nak melukis satu pandangan ataupun bentuk berdasar dia punya pandangan dia daripada atas, depan dengan sisi. Selalunya untuk pandangan atas ni, okey, dalam lukisan nanti masa tingkatan 4 nanti awak diberi pilihan untuk memilih bidang sains apa. Sains tulen. Okey. Awak beri pilihan untuk memasuki sains teknikal, sains kejuruteraan, okey. Ada sains komputer. So nanti awak akan pilihlah jurusan mana masa tingkatan 4. Okey. So untuk lukisan yang ni
Itu pandangan atas, depan dengan sisi ni awak akan belajar. Kalau awak masuk bidang sains teknikal, itu nama subjek dia lukisan kejuruteraan ataupun nama baru dia GKT. Grafik Teknologi Kejuruteraan lah. Grafik Kejuruteraan dan Teknologi. GKT. So subjek tu akan awak belajar. Betul. Subjek tu awak akan belajar masa dekat tempat dan ini adalah asas dia lah. Asas kepada GKT dan lukisan kejuruteraan nanti. So siapa yang berminat untuk menyambung dalam bidang ataupun sains kejuruteraan ataupun sains teknikal, ini adalah asas dia dan harap awak berminatlah dengan topik ni. So kalau awak berminat, so awak akan boleh lebih banyak explore, awak boleh banyak awak lebih banyak eager untuk mengetahui macam mana aku nak melukis unjuran dia sebut unjuran ortografik. Unjuran oktogon dia. Bentuk-bentuk dia kan. Macam mana. So tugas cikgu adalah untuk tingkatan 3 ni haknya lah untuk menerbitkan ataupun menampakkan awak, oh inilah subjek dia. Inilah dia punya apa yang awak akan belajar nanti. Itu the basic one lah. Sebelum awak pergi kepada tingkatan 4, ini awak kena lepas dululah. Apa? Dan ini kita buat sebagai fun learning lah. Kita janganlah kita macam stres sangat kan. Oh, tiba-tiba malam ni aku kena melukis. Melukis pula bentuk segi 4 ikut saiz ni. Kita buat slow-slow Okay. Ya. Mana ni? Okay, macam kertas yang cikgu bagi tu ataupun handout yang cikgu bagi tu, inilah dia punya handout dia kan. Kita ada nota berkaitan dengan unjuran oktogon dia, unjuran oktogon mencancang, unjuran satah mencancang dan juga unjuran oktogon satah mengufuk. Dia dinamakan sebagai unjuran oktogon, ortografik oktogon lah. Orthogonal projection nama bahasa Inggeris dia. Okay. Ni pandangan sisi, pandangan depan dengan pandangan atas. So dinamakan sebagai unjuran oktogon. Okay. So kita tengok yang muka surat kedua ni. Okay. So kita tengok yang nombor A tu. A tu dia minta tandakan right pada 1, 2 dan 3 yang menunjukkan unjuran oktogon yang dilihat dari arah anak panah itu. Okay. Kita tengok anak panah dia kan. Okay, kita tengok contoh dulu. Contohnya kat sini. Okay. Anak panah dia menunjuk daripada arah sisi. Okay. Daripada sisi. Daripada kiri ke kanan kan. Okay. Bentuk yang kelihatan dia kat sini kalau kita tengok dari segi menegak je ni. Menegak je ni. Satah dia adalah bentuk segi 4 tepat. Yang depan ni. Dan juga segi 4 tepat juga tapi di belakang. Nampak Yang cikgu warna merah kan? Cikgu merah kan? So itu kawasan yang di belakang lah. Okay. So macam mana kita nak lukiskan dia? Okay. So paling penting kita tengok mana yang paling besar. Paling penting satah mana paling besar. Okay. Dia ada 2 satah kan? Depan dengan belakang. Kalau kita tengok antara satah depan dengan satah belakang, siapa lagi besar? Yang belakang. Okay. Yang belakang dia. Yang warna merah ni lah. Yang paling besar. So makanya warna merah ni akan jadi dia punya saiz dia. Saiz segi 4 tepat tu lah. Dia akan jadi keseluruhan. Okay. So bentuk dia akan jadi macam ni lah. Besar ni. Ketinggian dia sama dengan warna merah tu. Lebar dia macam ni. Okay. Cuma dekat sini
Nampak tak ada garisan, katakan kita ada labelkan A dengan B. A, B kat sini. Okay. A, B ni, bila kita tengok kat situ, dia adalah garisan lurus yang menghalang dia punya garisan pandangan pada sisi tu lah. So that mean garisan dia mesti ada satu garisan melintang di sini. A, B. So makanya dia punya lukisan adalah yang nombor 1. So mesti ada melintang di sini lah. Okay. So cikgu bagi contoh satu lagi untuk clear kat sini. Okay. Kita tengok nombor 1. A kan? A. 1A. So kita punya pandangan dia daripada atas ke bawah. Okay. Pandangan dia daripada atas ke bawah. Okay, nak panah dia kan? Daripada atas ke bawah. So daripada atas ke bawah. So kalau kita tengok dia punya tu, sata dia sata mengufuk. Ada dua sata mengufuk kan kat sini. Iaitu yang paling atas ni. Okay, cikgu warnakan warna hijau. Okay. Okay, yang ni warna hijau. Ni. Cikgu warnakan. Dan juga satah dia warna biru. Okay, satah dia warna biru. Okay. Alright. So dah ada dua satah kat sini sekarang. Yang mana yang paling besar? Yang warna hijau ke warna biru? Afi, kita nak pakai yang warna hijau ke yang warna biru? Untuk kita dapatkan luas sebenar unjuran dia. Hijau. Warna hijau. Okay, warna hijau kita lukis dulu warna hijau. Okay. Kita pakai warna hijau lah. Kita lukis warna hijau. Tapi dekat sini kita ada satu garisan A, B kat sini kan. Cikgu hitamkan. Ada satu garisan kat sini. Alright. Macam tadi, garisan dia nampak dulu kan. Daripada, maksudnya ada garisan dia nampak dekat sini. Depan. Dia berada di depan. Tetapi, dekat garisan AB tu, dia terlindung oleh satah warna hijau. Okay. So, bila ada garisan yang terlindung, garisan dia mesti buat garisan putus-putus. Dia still ada garisan juga AB ni, tapi dia mesti buat garisan putus-putus sebab garisan dia garisan sisi dia sisi terlindung. Kalau ini sisi dia dia nampak kan. Yang AB ni sisi dia terlindung. So dia akan jadi garisan putus-putus. So makanya jawapan dia akan jadi nombor 3. Okay. So, jawapan dia akan jadi nombor 3. Okey. Boleh kelas? Macam mana kita nak tentukan dia punya bentuk pandangan sisi, pandangan atas. Jadi kita kalau ada pun pandangan depan. Ni sisi atas. Mungkin nombor B. B dengan C ada pandangan depan lah. Pandangan atas, C pandangan atas. Okey. Okey, siapa nak jawab untuk soalan B dengan C? B, apa jawapan dia? 1, 2 atau 3? C, 1, 2 atau 3? Okey. Siapa nak cuba? Cikgu bagi 1 bintang.
Saya nak cuba you. Okey, boleh? Siapa dia? B yang anak panah tu dari arah situ ke dari garisan tu? Tak kisah. Ada pandangan dia daripada belah mana? Belah kanan kan? Kanan ke kiri, betul? Betul. Ah, Oh, so 3 lah betul, 3. Betul betul. Sebab okey, walaupun dia sengit, okey, walaupun dia sengit, kita jangan pandang dia sengit tau. Kita kena pandang dia macam bentuk dua dimensi saja. So sepatutnya bentuk dia segi empat tepat. Kalau kita tengok kan, macam mana kita nak buat dia, kita kena bawa dia ke depan sikit. Ni kena bawa ke depan. So kalau kita pandang dari sini, so dia akan menghasilkan bentuk segi empat tepat. Betul. Syafudin. Ni bentuk dia. Syafudin nampak Okey, Syafudin cikgu bagi 1 bintang. Okey, lagi? Siapa nak try yang C pula? 1 bintang lagi je. Okey, Afi. Nombor 2. Okey, betul. Afi punya 1 bintang juga. Okey. So ini adalah bentuk piramid. So kalau kita tengok daripada atas, dia akan bentuk X kat sini. Sebab ini adalah dia punya puncak dia. Puncak dia kan. So jawapan dia nombor 2. Okey. Betul lah tu. Dah dapat lah. Dia punya gambaran dia. Macam mana kita nak menghasilkan lukisan ujuan ortogon. Okey. Baik. Boleh tak awak siapkan lukisan ni untuk soalan nombor 2 A, B dan C ni. Boleh tak siapkan 2A, 2B dan 2C ni. Cikgu masa dalam 15 minit. Boleh? Betul hantar dalam WhatsApp cikgu. Cikgu nak tengok siapa yang betul.
Okay, siapa nak dah siap boleh hantar dekat WhatsApp cikgu, ambil gambar, lepas tu hantar dekat WhatsApp cikgu nak tengok sama ada dia punya pandangan depan, pandangan sisi dan pandangan atas sama atau tidak. Okay. Okay, so cikgu dapat daripada Saifuddin. Okay, baik. Untuk soalan pertama, soalan dia betul. Sebab dia tak bagi dimension kan? Okay, tak apa. Kalau boleh, Saifuddin, boleh awak punya tulisan tangan. Kalau boleh pakai pembaris Boleh. Okay. Dah okey dah tu, dah betul dah. Dia punya bentuk dia. Cuma kalau boleh kemaskan gunakan pembaris. Walaupun dia tak bagi dimension kan. Gunakan pembaris, jangan pakai tangan. Okey, betul. Okay, so far Saifuddin dapat buat dengan bagus. So kalau kita nak bincangkan, okay, rasanya okey lah kita bincangkan. So yang pertama, kalau yang ni pandangan atas dia akan jadi bentuk bulat macam ni. Dia tak ada lonjong dia bulat, shape cantik bulat dia. Walaupun dia bentuk je kat sini ada macam parabola sikit kan, ada lonjong-lonjong sikit. Tapi kalau dari segi pandangan atas ni, kalau kita tengok tin susu kan, tin susu ke tin sardin kan. So kalau kita tengok daripada atas tu, bentuk kan dia kena bentuk bulatan kan. So dia bentuk dia membulat saja. Contohnya dekat sini cikgu ada bekas popcorn okey. So bentuk kalau kita tengok pandangan sini kita nampak bentuk dia bulat lah. Walaupun kita tengok kalau gambar ajar dia kat sini bentuk dia adalah bentuk lonjong. Tapi secara asasnya lukisan kalau tengok pandangan daripada atas, inilah bulat. So macam mana pula dengan sisi dia? Okey. Sisi dia kena shape 90 darjah, tepat 90 darjah. So kalau kita tengok dari sini, 90 darjah dia adalah bentuk segi empat tepat. Segi empat tepat yang menegak lah kat situ. Okey, segi empat tepat.
So kat sini kita boleh dapatkan bentuk dia segi 4 tepat dan bentuk pandangan depan dia pun sama, segi 4 tepat sebab dia keliling. Saya mesti samalah. Sebab kat sini tunjukan dia sama. Okey. Tunjukan dia hampir sama. So bentuk dia ada 2 segi 4 tepat dan 1 bulatan untuk silinder. Okey. Untuk yang piramid, atas dia pula macam mana? Atas dia akan bentuk yang X tu. Bentuk dia akan jadi segi 4 tepat, dia punya tapak dia segi 4 samalah. Dan di tengah-tengah dia mesti ada dia punya titik atau tengah lah, ataupun puncak dia. Ini adalah bentuk pandangan atas. Okey, pandangan depan dengan sisi dia. Okey, pandangan depan dulu. Okey, bentuk dia akan jadi bentuk segi 3 lah. So bentuk segi 3. Dan pandangan sisi dia pun akan bentuk yang sama dengan saiz yang sama, iaitu segi 3. Segi 3 kalau boleh kita declare adalah segi 3 sama kaki. Segi 3 sama kaki. Yang paling baguslah. Ataupun kita boleh buat segi 3 sama sisi pun boleh. It depend kepada dimension yang akan diberikan dalam soalan yang awak akan dah dapat tu lah. Okay. So depends pada soalan yang awak akan dapat tu. Okay, itu bentuk piramid lah. Pandangan atas, pandangan depan dengan pandangan sisi je. Macam mana pula dengan bentuk ini saya daripada kawan awak tak? Okay. Alright. So Hafiz punya bagus. Hafiz punya jawapan betul, tapi Hafiz punya bulatan untuk silinder tu kecil sangat. Boleh besar Hafiz. Bulatan pandangan atas untuk silinder tu kecil sangat. Okey, untuk yang C pula pandangan atas dia akan jadi bentuk segi 4 tepat lah. Sebab bentuk dekat sini kan, pandangan atas ni. Tapi dia ada kesilapan. Kalau awak tak nampak kesilapan tu, akan melakukan kesilapan dari segi peran atas ni. Cuba tengok Afi punya betul tak? Okey, Anas, awak punya pen tak habis. Awak punya pen awak punya ink tak ada Okey, tak apa Anas. Nanti awak boleh ni lah. Awak tengok soalan-soalan dia, awak salin dan awak buat nota lah. Nanti awak masa dah awak dah dapat printer balik tu, awak boleh ni salin balik jawapan dia. Sementara ni dia tulis dalam buku nota dulu. Okey, untuk Afi dengan Syafuddin, dia punya yang pandangan depan betul dengan pandangan sisi dia betul, cuma pandangan atas dia berbeza. Salah. Bukan beza, salah lah. So bentuk dia memanglah segi 4 tepat. Okey. Kalau kita tengok dia bawah, okey, kita warnakan lah warna merah kan. Warna merah kat atas ni, merah kan.
Kita merahkan warna dia. Okey. Cikgu cakap tadi, siapa lagi besar kan, dia akan pegang dia punya size dia, unjuran ortogon dia. Okey, kita tengok warna dia. Okey, so yang ni ada warna biru. Okey. So ni warna biru kita lukiskan, kita warnakan. Okey. So yang mana paling besar? Confirm lah warna merah. Biru yang bawah tu kecil. Tapi ada dua garisan di sini. Iaitu di sini. Satu. Dan di sini. Yang akan mengakibatkan garisan putus-putus di sini. Dia akan garisan putus-putus di sini. Okey. Dia akan menghasilkan garisan putus-putus. So, that kat sini, that mean apa? Ni garisan dia lah. Ni garisan putus-putus dia. Dia akan dapat garisan putus-putus. Okey. Afi punya dah hampir betul, tapi dia punya yang ni tak ada. Garisan putus-putus satu dia tak ada. Okey, Afi punya cikgu tengok balik. Dia punya tu dah betul. Tapi dia punya garisan putus-putus satu je. Belah kanan tu je. Okey, Afi nanti buat pemotolan sikit lah dengan Saifuddin tu. So untuk dapatkan bentuk pandangan atas untuk bentuk trapezium, prisma ni mesti ada garisan putus-putus. Ada dua garisan putus. Lupa letak okey, tak apa. Okey. Next, dia punya pandangan depan dia, bentuk dia bentuk trapezium lah. So kita lukis ni. Dia bentuk trapezium. That's it. Bentuk trapezium. And then pandangan sisi dia akan jadi bentuk segi empat tepat. Segi empat. Segi empat tepat. Okay. So inilah jawapan dia. So pandangan atas mesti ada garisan putus-putus tu. Right. So pandangan depan mesti bentuk trapezium dan pandangan sisi dia bentuk segi empat tepat. Bukan segi empat sama segi empat tepat sini. Tak sama panjang. Okay. Right. Inilah contoh betul macam mana kita nak describe atau kita nak keluarkan bentuk ni dalam bentuk unjuran ortogon. Untuk pandangan atas, pandangan sisi dengan pandangan depan. Okey, baik. Awak dah tahu, hampir semua dah tahu. Okey. Macam ni nak lukiskan unjuran ortogon tu. Okey. Sekarang menggunakan dimensi yang sama dengan gambar jah ni. Okey, dimensi ni cuba kecilkan sikit lah supaya Anas boleh nampak. So Anas boleh ambil buku, terus buat je. Gambar jah tu kalau nak contoh-contoh ya gitu pakai tangan, tapi lukisan tu mesti pakai pembaris. Okey. Okey, cuba lukiskan menggunakan skala penuh, iaitu kita ada dimension 2 cm, 4 cm, 2 cm tu. Okey. Ikut skala penuh pada pembaris awak, unjuran ortogon bagi setiap objek berikut pada satah yang ditunjukkan berdasarkan anak panah dia. Satu je. Dia tak nak tiga-tiga. Tadi kita nak tiga kan? Pandangan atas, pandangan sisi dan pandangan depan. Tapi yang ni kita nak satu saja. Iaitu pandangan daripada anak panah tu. Jadi ni daripada kanan ke kiri. Yang ni daripada atas. Ni pandangan sisi. Okey, sisi. Ini pandangan atas. Okey. Okey, cuba lukiskan menggunakan skala yang penuh. Apakah bentuk dia? Okey. Tiga-tiga kena buat Tengok jawapan dia.
Okey, garisan putus-putus kena look juga. Sebab garisan tu garisan yang kita tak nampak. Kalau pandangan atas kan, lepas tu kalau kita tengok sini, yang soalan B ni, okey. So kalau kita tengok pandangan dari atas, dia garisan AB dengan DC ni, dia terlindung oleh satah EFGH ni. So kalau dia terlindung, garisan tu, okey. Contohnya ada satah, bawahnya ada garisan kan. Garisan tu, awak kena buat garisan putus-putus. Tapi kalau garisan tu, awak tengok dari sini, daripada atas, awak nampak daripada atas. So maksudnya, macam ni atas kan kalau tengok. So bermaksud dia, garisan dia kena sambung. Dia bukan garisan putus-putus, dia garisan sambung. Boleh? Okay, cikgu dah nampak daripada Anas. Anas buat sisi yang itu kurang tepat. A itu kurang tepat. Kalau yang B, besarnya Anas. EH tu berapa sentimeter Anas? Sebab EH yang Anas buat ni besar sangat. Okay, so untuk yang soalan A, okay, kita tengok pandangan dia daripada sisi, daripada kanan ke kiri kan. Okay, kalau kita tengok pandangan satah yang menegak satah menegak dengan satah condong satah menegak dia adalah satah A, B, F dan E. Okay, warnakan warna biru. Okay, ini adalah satah paling belakang sekali kan. Itu satah paling besar. Okay, satah E, A, B, E, F. So apa kita buat kat sini? Kita lukis satah tu paling besar. Okay, paling belakang kan. Okay, dekat sini senang kita nak baca dia adalah kita tandakan abjad dia. Okay, kita tandakan abjad dia. So A, B, E, F. Ini kedudukan daripada kita tengok daripada sisi tu lah. Okay, A, B, E, F. Okay, baik. Untuk AB panjang dia 2 cm. Okay, dan EA panjang dia 4 cm. Alright. So AB itu paling belakang Depan A ada apa? Depan A ada apa? Kita ada D. Depan B ada apa? Kita ada C. Tak kat sini C. So kalau kita tengok, kita check satu-satu setiap bucu tu. Nak kena pasti sama ada kita dah selesaikan lukisan atau tidak, kita tengok. Okay, E dah ada dah. Okay, dah ada E. F dah ada dah. Okay, dah ada F. Okay, F dah ada. A dah ada dah. A pun dah ada. B dah ada dah. Okay, B pun dah ada. Dan D dengan C pun dah ada. Okay, so kalau semua abjad dah ada dalam gambar ajar kita, maka benda tu dah lengkap lah. Kenapa cikgu tak buat garisan putus-putus kat tengah ni? Sebab apa? Sebab
nampak tak garisan D dengan DC tu dengan AB tu dia sejajar. Dia maksudnya garisan tu di belakang. Sejajar kan. So kalau kita tengok dari depan dia maksudnya segaris lah. Kalau kita tengok tepat-tepat garis tu dia nampak bentuk-bentuk segaris. So kita ada 2 pen kan. Garisan dia. Garisan dia segaris kat sini. So garisan dia tak akan nampak pun. Dia akan nampak yang paling depan iaitu D dengan C lah. So that mean kita tak perlu buat garisan putus-putus ataupun buat garisan sambungan di tengah-tengah tu. Unless kalau dia ada atas sikit. Kalau atas sikit, then kita buat lah. Sekarang kita tak ada garisan ni. So kita tak payah perlukan garisan putus-putus tanpa garisan sambungan. Just bentuk dia adalah segi empat tepat. Okay. Cikgu. Ya. Yang bucu AD tu, macam mana nak tahu letak mana dulu? AD ke DA ke? Ke sama je? Tak kisah. Okay. AD ke DA. Okay. Okay macam ni. Mau mula? Okay. Yang pasal DA dengan AD tu. Okay, tak kisah. Yang penting, kita kena tengok ni dulu. Kotak mana paling besar sekali? Sekarang kita punya kotak adalah A dengan B kan? Okay. So, yang letakkan D dengan C tu, tak kisah. Dia belah kiri ke belah kanan. Asalkan maksudnya, kita nak letak slash tu adalah maksudnya, garisan dia, bucu dia adalah yang sejajar. Sejajar maksudnya, depan dengan belakang dia sama. Nampak garisan? So, maksudnya, dia point yang sama kat sini lah. Kalau cikgu buat point warna merah ni kan, dia point dekat sini. Point yang sama. So maksudnya D dengan A sama kat situ. B dengan C sama dekat situ. Boleh dapat Saifuddin? Okay, boleh. Okay. Okay, so untuk yang B pula, okay. Yang siapa Anas punya Anas punya tu dia lebar sangat. Tak tahu dia dah buat balik ke yang baru. So Anas punya dia agak besar sikit. Anas tak balas lagi. Okay. So Anas macam ni. Okay. FG. Okay. Mula kita tengok satah mana paling besar daripada pandangan atas. Of course yang paling besar adalah EFGH kan. Kita lukis, kita warnakan warna merah ni. EFGH ni. Ni warna merah. Okay. EFG. Tu satah paling besar. Okay, apa kita buat? Kita lukis dulu satah dia lah. Okay, lukis dulu. Dimension dia adalah sama juga 2 cm kali 4 cm. Okay, tandakan dulu abjad dia. Okay, apa-apa kita buat, kita kena tanda dulu. Okay, pandangan atas dia F, G, okay, E, H. Kedudukan atas bawah tu, kita tengok kepada garisan tu. Kita tegak macam ni kan. Contohnya dia menjengik macam ni. Pop. Bentuk dia macam mana. Yang penting sebelah-sebelah dia mesti sama lah. Kalau sebelah dia sebelah F adalah G, kena FG lah. Kalau sebelah dia FE, FE. Jangan pula sebelah dia FG, awak letak sebelah dia FH. Salah lah kedudukan dia. Okay. Okay, dah lukis yang bentuk EFGH tu. And then kita tengok dari segi bawah dia pula. Bawah dia bentuk sama juga, tapi garisan dia ada garisan yang terlindung, iaitu garisan AB dan DC lah. So then apa kita buat kat sini, kita kena buat satu garisan putus-putus. So ini 2 cm kan, 2 cm, ini 4 cm. So kena buat satu garisan putus-putus yang dia punya lebar dia adalah 1 cm. Sebab AD dia bagi kat sini. AD dia 1 cm. So kita kena labelkan lah. Ini A, ini D. Ini label dia adalah B dan C. So kat sini dia tak jadi macam yang A tadi. A tadi kita ada titik yang bertindih kan. D dengan A dia kan. Dengan B dengan C. Dekat sini kita tak ada bucu yang bertindan ataupun yang berselisih kat sini. Tak ada depan belakang, atas bawah, kiri kanan, tak ada. Dia tak ada yang bertindih kat situ.
Tak ada bucu yang bertindih. Kalau ada bucu bertindih, kita kena buat slash tu. Tak kisahlah kita kiri kanan kan. Asalkan dia mesti ada macam bertindih tu. Nak tentukan kat mana bucu dia. Okay. So sekarang kat yang bahagian B ni, dia tak ada apa-apa bucu yang bertindih. So kita just buat macam ni lah. Kita check balik. Semua bucu-bucu dia. F ada tak? Ada. G ada tak? G ada. E ada. Okay. H pun ada. Okay, cantik. So A pun ada. A ada. D ada. Okay, D ada. B ada. C ada. Okay. C ada. So check lah satu-satu. So kalau semua bucu tu ada, maksudnya jawapan awak dah okay betul lah. So awak tak payah ragu-ragu lah jawapan awak tu. Of course dah jawapan dia jadi betul. Okay. Terima kasih kepada siapa ni? Saya Putinnya gambar rajah dengan Hafifnya. Tapi cuma saya Putin punya betul. Cikgu tak dapat nak pastikan sama ada jarak dia betul atau tidak. Tapi awak boleh check lah. So 1 cm. So maksudnya jarak dari sini ke sini, awak boleh declare lah sini. Jarak dia adalah 0.5 cm. Dan kat sini pun sama 0.5 cm. 0.05. So tengah-tengah dia 1 cm kat sini. Okay. Inilah bentuk dia macam mana kita nak dapatkan unjuran ortogon. Okay. So dia sebenarnya bukan dipanggil sebagai apa unjuran apa pandangan depan, pandangan sisi, pandangan atas. Okay. Sebenarnya dia adalah dinamakan sebagai pelan dan dongakan. Okay. Jadi kita ada pandangan kita lebih satu lah. Kita ada pandangan atas. Okay. Pandangan depan. Okay. Pandangan sisi. Kita ada 3 kan. Okay. So pandangan atas ni kalau dalam pelan dan dongakan dinamakan sebagai pelan. Pandangan atas kan. Biasa pandangan atas dia dipanggil sebagai pelan. Kalau kita buat lukisan ke lukisan apa kalau tengok drawing kejutaan apa semua dalam tengok cerita drama kan, drawing dia pandangan atas lah dia bagi pelan dia. Pandangan depan ialah dongakan. Dongakan depan. Okay. Dan pandangan sisi is dongakan sisi lah. Dongakan sisi. Okay. So pelan ialah unjuran ortogon pada satah mengufuk sebagaimana dilihat dari atas sesuatu objek. Dinamakan sebagai pelan lah. Iaitu pandangan atas. Dongakan ialah unjuran ortogon pada satah mencancang. Iaitu mencancang sebagaimana dilihat dari depan atau sisi. Depan atau sisi sesuatu objek. Kita ada 2 lah. Dongakan depan, dongakan sisi. So kita kena tahulah, make sure sama ada bentuk tu kena tepat atau tidak. Okay. Apabila melukis pelan dan dongakan sesuatu objek, beberapa jenis garisan akan digunakan. So yang pertama, garis padu tebal untuk sisi yang boleh nampak. Garis padu halus sebagai garis unjuran atau garis pembinaan untuk menyambung pelan dan dongakan. Okay, garis sempang untuk sisi terlindung. Garisan putus-putus lah. Sempang ni garisan putus-putus ataupun dash line. Garisan putus-putus. Okay, so garisan halus. Okay, kalau kita tengok kat sini, kita buat halus kan. Okay. Cikgu ada warna biru lah. Okay. Ada cikgu warna biru. Okay, katakan ni garisan halus. Okay. Okay. Cikgu buat. Okay. Ada ni.
Right. So, gaisan dia punya gaisan tebal ataupun gaisan padu tebal tu macam ni. Okay. So, ini gaisan sebenar dia lah. Gaisan yang boleh nampak. Okay. So, gaisan halus tu tadi adalah gaisan pembinaan dia. So, awak boleh, masa awak nak lukis tu, awak boleh gunakan gaisan halus untuk mereka ataupun menentukan gaisan mana yang kita boleh buat. Nanti cikgu akan ajar satu-satu macam mana kita nak lukis sesuatu objek tu lah. Menggunakan gaisan paksi tu, sukuan. Okay, satu bentuk tu. So, ada tiga jenis gaisan, iaitu garis padu tebal untuk sisi yang boleh nampak. Garisan padu halus dipanggil sebagai garisan unjuran ataupun garisan pembinaan. Dan garisan sempang-sempang untuk sisi-sisi terselindung. Okey. So garisan sempang-sempang je ni lah. Katakan ada garisan sempang kan. So terselindung. Itu. So ini adalah jenis-jenis garisan yang ada dan apa itu pelan dan dogakan. Okey. Ini adalah contoh dia macam mana kita nak bina satu gambar wajah dongangkan depan, dongangkan sisi dan juga pelan sesuatu objek. Okay. First thing first, okay, ini adalah bentuk dia lah. Soalan dia kan. Ajar di bawah menunjukkan sebuah prisma. Okay. Lukis dengan skala penuh, pelan dan dongangkan bagi pepejal di ruang jawapan. Okay. So, apa kita buat? First kita kena lukis satu sata garis lubuk mengufuk dan satu garis mencancang bersilang pada sudut tegak. Okey. Ni pandang depan, jangan tengok mana-mana dulu, jangan tulis apa-apa dulu. Okey. So, first thing first, apa kita buat adalah untuk melukis garisan mengufuk dan mencancang dia. Ni garisan mengufuk dan mencancang dia. Kalau kita dalam bab koordinat, kita ada garisan ni kan, X dengan Y kan. Itulah garisan dia. Garisan mengufuk dan garisan mencancang. Dan juga satu garisan reflection. Garisan 45 darjah. Okay. So, tiga paksi ni sangat penting ataupun tiga garisan ni sangat penting untuk memastikan bentuk tu betul. Okay, untuk menentukan bentuk tu betul. Okay. So, apa kita buat kat sini? First thing first adalah kita buat garisan pembinaan dia dululah. Okay, garisan pembinaan dia dulu. So, kita pakai tempat sikit lah. Okay. Dia halus, ambil yang halusnya. Okey, mula kita tengok gambar wajah dia. Okey. Jap kita tengok. Okey, tengok gambar wajah dia. Okey. Gambar wajah pandangan depan. Mula paling senang kita tengok pandangan depan dia lah. Pandangan depan dia bentuk trapezium yang berketinggian 3 cm dan tapak dia 8 cm. Okey, kita lukis dulu dia punya trapezium tu. Itu sangat penting lah. So, lukiskan trapezium. Cikgu pakai warna merah. Merah. Cikgu tebalkan kena garisan. Okey. Okey. Jarakkan sikit daripada paksi tu, paksi X dengan Y ni. Okey. Yang ni Y, yang ni X kan. Okey. Jarakkan sikit dia punya tu dalam 1 cm. Okey, jarakkan dia. 1 cm maksudnya kat sini 3. Okey, jarakkan dan buat satu bentuk trapezium. Okey, kita buat satu bentuk trapezium. Okey, buat bentuk tu dulu.
And then barulah kita dapatkan dia punya pandangan atas dengan pandangan sisi dia. Daripada itu baru kita dapat memudahkan kita tu. Apa kita nak buat kat sini adalah kita menghasilkan satu garisan binaan. Garisan dia mesti halus lah. Dia tak boleh garisan tebal. Macam warna merah ni tebal kan. So apa kita buat kat sini, mula kita tengok bucu ke bucu dulu. Okay. So kita ada bucu AE, BF, DH dengan CG kan. Okay. Semua bucu-bucu dia ada 4 bucu ni. Semua bawa ke atas. Okay. So kita ambil pada DH lah. Okay. So ini dan yang ni. Okay. So semua dua bucu tu dah, 4 bucu tu dah masuk ke atas lah. Kita gambar kat atas. And then kita ada 2 bucu yang kita 3 bucu lah yang kita perlu bawa ke belah kanan. Okay. 1, 2 dan 3 sini. Okay. Okay. Right. Okay. Mula kita tengok ni. Kenapa cikgu letakkan AE A/E kan? Sebab dekat sini A, belakang dia E. Depan dia A, belakang dia E. Bawah ni kita kena letak DH. Sebab depan dia D, belakang dia H. Yang ni pula depan dia C, belakang dia G. So dia punya itu adalah C/G. Atas dia kat sini B dengan F. So B/F. Okay. Ada apa nak tanya? Okay. So kita teruskan Okay. So kita kena tengok dari depan dengan belakang lah. Okay. Macam kedudukan dia tak semestinya yang depan A. Start dulu A. Lepas tu belakang /E. Itu belakang. Tak semestinya. Boleh juga dia tak ke depan atau ke belakang lah. Janji bucu dia mesti bucu yang sama lah. Kalau bucu yang berbeza, A sama dengan A. Apa tu? Ni dengan H lah. D dengan H. E dengan D. Itu dah terbalik lah. Itu salah dia. Dia tak kisah EA ke ataupun AE. Okay. So, kita padam dulu. So, kita tengok ke bawah. Okay. So, buat perkara yang sama, iaitu ambil jarak 1 cm daripada paksi X dengan Y ni. Okay, 1 cm dan 1 cm kat sini. Dan buat satu garisan lagi. Garisan halus ke atas. Okay, ke atas. Dan ni pun garisan dia ke atas lah. Okay. So, dari pandangan depan kita dah boleh dapat dah bentuk dia. Okay. Dari pandangan sisi dia. Kita dah boleh dapat dah bentuk dia. Okay. So, AE. Dia terbalik ni. And sepatutnya A kat sini, E kat belakang ni. Tak apa. Kita juga betulkan. Okay, betulkan lah. So, yang ni A. Yang ni E. Ya, besar sangat ni. Okay. Yang ni A. Yang ni E. Yang ni B. Yang ni F. Terbalik tu. Okay. Yang ni dia boleh buat C/D
Okay. Dan ni G dan H. Okay. So kita akan dapat bentuk ni lah. Bentuk segi empat tepat. Merah dan warna tebal. Okay. So then kita kena buat gaisan putus-putus lah. Jap, bukan gaisan putus-putus. Gaisan dia gaisan nampak. Dia bukan gaisan putus-putus Dalam buku awak tu salah. Gaisan dia gaisan nampak sebab dia kalau kita tengok kat sini dia bukan gaisan terlindung daripada gaisan sisi dia, pandangan sisi dia kan. B dengan F tu. Dia bukan gaisan terlindung. Buku tu ada salah So gaisan dia gaisan sambungan So ambilkan sini, kita sambungkan B dengan F. Okay. And then dekat sini yang kita dah buat pertemuan ni. Okay, gaisan yang kita buat 45 darjah tu. Okay, ambil ni, buat gaisan mengufuk dia. Ataupun gaisan melintang dia. Gaisan binaan dia, yang halus lah. Kat sini. Gaisan halus dia. Okay, gaisan halus. Dan juga gaisan halus. Okay. So, and lastly, kita akan dapat bentuk pandangan atas dia bentuk segi empat tepat. Paling besar dia segi empat tepat. Okey, Cun. So kita akan dapat bentuk macam ni lah. Dia ada persilangan 45 darjah. Okay. So inilah jawapan dia. First thing first, kita kena tengok pandangan depan dia dulu. Daripada pandangan depan tu, pergi kepada pandangan sisi. Daripada pandangan sisi, pergi naik ke atas. Semua dia naik ke atas dan tembak dekat sini. Dia ada 2 point yang kita kena tembak kat sini. Yang menyebabkan dia bentuk bersilang. Dia macam bersilang lah. Okay, satu mencancang dan satu lagi mengufuk. Satu mencancang dan mengufuk. Dia bersilang dekat gaisan 45 darjah tu. Dia akan membentuk jarak yang sama dengan sini. Katakan kat sini 4 cm, sini pun 4 cm. Confirm dia akan jadi 4 cm. Sebab kalau bersilang 45 darjah, dia akan dapat jarak yang sama lah. Kalau lebih daripada ataupun kurang daripada 45, dia akan jadi yang berkurang sikit. Dia akan jadi berbeza sikit. Okay. So itu yang penting kita kena buat paksi X dengan Y dan sudut 45 darjah tu. Itu sangat penting untuk kita buat unjuran oktogon. Boleh tak kelas? Boleh. Okay, tak apa. Kita tengok contoh yang lain cikgu akan berikan dalam ni. Okay. Ini bentuk cawan ni. Okay. So macam mana kita nak lukiskan cawan dia? Okay. So macam biasa, kita tengok mana paling mudah untuk kita dapatkan lah. Okay. So kalau kita tengok kat sini, bentuk paling mudah adalah dekat paksi depan lah. Paling depan kan. So kalau tengok pandangan depan dia akan bentuk trapezium ke segi empat tepat? Siapa boleh jawab? Trapezium. Trapezium. Sebab dia akan lengkung ke bawah kan. Dia akan mengecil ke bawah. Okay. So first thing first, kita kena buat lukisan gaisan paksi dulu. Okay, paksi dulu. Ini paling penting. Dan 45 darjah dah di sini. Lebih kurang lah. Awak kena ukur betul-betul 45 darjah tu. Kalau ada protector.
Okay. Mula lukiskan dulu dia punya bentuk trapezium yang awak cakap yang tu. Okay, jarak dia di sini dan di sini. Okay. Baik. Lepas tu, apa kita buat? Kita kena tarikkan dia punya bucu dengan bucu dululah. Bucu ke bucu dia. Buat garisan binaan dia. Okay. Ni kita buat garisan binaan dia dulu. Ambilkan garisan ni ke atas. Okay. Ini pun garisan dia ke atas. Okay. Garisan ni pun ke atas. Okay. Ini pun garisan dia ke atas. Okay. So semua bucu dah ke atas kan? Bucu yang tu pun kena ke bawah ke kanan juga lah. So ke kanan juga. Pun ke kanan. Okay. So yang ni kita tak payah ambil lah. Kita ambil dua je. Sebab ni dia sejajar kan. Sejajar. Kita selari. Okay. Ambil garisan ni. Ambil jarak dalam 1 cm ke sini. Okay. So cari jarak diameter bawah ni. Nanti kita dapat apa? Diameter 2.4 kan. So jarak ni pun 2.4 lah kat sini. Paling besar. Kita ambil paling besar 4.8. Okay, 4.8. Tapi kat sini kita ada lagi yang 2.4 ni. Okay, 2.4 di sini. Okay. So, garisan merah dia akan jadi sini. Dia akan jadi bentuk trapezium yang sama kita lihat. Okay. Dah dapat dah pandangan depan, pandangan sisi dia. Dia hampir sama lah. Sebab cikgu tak lukis ikut dimension yang tepat lah. Awak kena lukis yang tepat lah. So, garisan yang kat garisan 45 ni, kita sambungkan, kita buat ke arah kiri. Buat 45 darjah. Sini. So, dia okay, kat sini. Dan kalau paling dapat awak dapat kat sini adalah dua bentuk bulatan lah sepatutnya. Cikgu lukiskan. Sepatutnya hampir tepat sini lah. Dan satu lagi bulatan di sini. Okay. Kalau awak dapat bulatan yang cantik lagi baguslah. Okay. Cikgu just lukis dia nak tunjukkan awak macam mana kedudukan dia.
Okay. Dia lagi, sepatutnya tak cantik sangat. Ni buruk sangat ni. So ada boleh. Kita kena betul-betul lah. Okay. Okay. Persilangan dia senang nak cari. Okay. Bucu ni dengan bucu ni. So dia pergi ke sini. Dia akan dapatkan satu bucu hujung di sini. Dua ni. Ni adalah diameter dia lah. So kalau ukur dia akan dapat 4.8. Dan bucu di sini dan bucu di sini dia akan dapat di sini. Dan juga di sini. Dan bucu di sini ada dapat bucu di sini dan bucu di sini lah untuk yang ni. Sekejap. Ke warna lain lah, warna hijau. Okey, yang depan hijau. So dapat bucu di sini. Hijau. Dan kat sini dapat sini. So ini adalah dia punya apa orang kata apa dia punya sisi. Tu maksudnya bersilang dah kat situ. Okey. So sebab itulah kita kena buat dengan betul untuk kita dapatkan dia punya persilangan dia lah. Okey, yang paling tepat dia, okey, kita kena buat satu garisan tengah-tengah. Satu garisan tengah-tengah yang cikgu terlupa nak buat. Sini sepatutnya ke sini. Sekejap, sebab garisan biru tu lah. Okey, satu garisan biru. Tengah-tengah. Yes. Okay. So dekat sini cikgu letakkan warna biru. Ini adalah dia punya pusat bulatan dia. Daripada sini kita boleh dapat lah jarak dia kat sini. Daripada pusat ni ke sini adalah 1.2 cm. Dan dari sini ke sini adalah 2.4 cm. So kita dapat dua bulatan di tengah-tengah situ. Ni dalam bentuk cup ataupun cawan dia lah. Okay. So paksi X dengan paksi Y tu sangat penting. Okay. Macam mana kita nak dapatkan paksi yang 45 darjah tu? Okay. Satunya kita boleh lukis menggunakan protector. Okay. Letakkan protector kan di sini. Ada protector. Kan kita boleh sukat kat sini 45 darjah. So ni kat sini 45 darjah. Ataupun yang paling senang kalau awak tak ada protector, okay, ambil pembaris. Okay, ambil pembaris. Ukur jarak daripada sini ke sini 1 cm. Dan jarak dari sini ke sini 1 cm. Jarak atas, jarak bawah 1 cm. Buat satu kotak. Iaitu segi 4 sama. Okay. Buat satu segi 4 sama. Dan daripada bucu ke bucu ni, buat satu perpenjuru dia. Bila awak samakan perpenjuru dia, confirm awak akan dapat sudut dia adalah sudut 45 darjah. Tapi make sure ukuran dia mesti tepat lah. Untuk melukis dia. Ni untuk kalau macam contohnya masa tu awak dah kata kalau dalam nanti kalau ada ujian ke katakan hujung tahun ni kan, kalau terlupa nak buat protector ataupun yang ke sudut, guna gaya ni lah terpaksa. Ataupun dia ada cara dia yang lain untuk awak ni, untuk menghasilkan. Nanti bila awak dah ke tempat nanti awak akan belajar lagi lebih detail macam ni nak melukiskan dia punya paksi X dengan Y dan sudut 45 darjah. Okay. Nanti kalau awak masuk bidang lukisan kejuruteraan, insyaAllah awak akan dapat belajar lagi mendalam. Okay, tapi bawah sini just fokus pada 1 cm dengan 1 cm. Walaupun PT3 tak ada, just kita belajar je lah macam ni kita nak dapatkan sudut 45 darjah. Okay, cuba buat yang soalan B tu.
Boleh tak bentuk piramid tu? B tu. Boleh tak dapatkan bentuk piramid tu? Cikgu masuk dalam 10 minit daripada sekarang.
Soalan yang ambil tu. Ya, dia diam dia.
Okey, saya pun dah hantar kat cikgu. Okey, doakan. Kecilnya. Tapak dia betul ke Saifuddin? Dia punya tu 2.4. Tapak. So piramid tegak dengan panjang sisi tapak segi 4 sama ialah 2 cm dan tinggi piramid ialah 2. Ya, cikgu download awak punya. Cikgu nak tanya awak, Saifuddin. Berapa jarak yang awak buat kat sini? Dan jarak tinggi ni. Berapa sentimeter dia, Saifuddin? Tinggi 2.4, yang apa panjang tu 2. Ni 24 sentimeter dengan 2 kan? Betul? Oh, kecil. Ni ya. Ya. Memang awak buat 2 cm, memang besar tu kan 2 cm. Okey. Dah tu. So maknanya dia agak nampak pelik sikit kan. Okey, kalau betul lah 2.4, so maksudnya semua ni betul lah jawapan dia. Okey, pelan, dongakkan depan dengan dongakkan sisi. Okey. Baik. So lagi nak hantar? Siapa lagi nak hantar? Oh tak ada, siapa dia je. Okey, kejap Okay, sebelum kita habiskan kelas, boleh tak awak lukis gambar hajah ni? Oh, super. Anas punya cikgu lupa. Anas tak print Okey, tak apa. Anas, Saifuddin dengan siapa? Afi. Sebelum habis kelas, boleh tak awak lukiskan yang ni? Soalan A ni. Kalau siapa yang dah print, muka surat dia muka surat 100. Boleh tak awak lukis gambar hajah bentuk semi silinder yang digabungkan dengan kuboid? Semi silinder gabungan kuboid, apakah dia punya pelan, apakah dia punya pandangan depan dengan sisi dia? Boleh?
Entah sekarang ke? Hantar sekarang. Sebab kita ada, tadi kita masuk lewat sikit tadi. Pak Azan tadi. Cikgu, Ya. cikgu nak buat yang 45 darjah, garis yang 45 darjah tu semua lah. Betul. Kena buat macam tadi. Okey cikgu.
Cikgu, Apa dia? untuk ukuran tu takkan nak buat 120 cm. Satu. Pakai 12 cm. Boleh tak? Banyak? 12 Banyak. panjang, Terlalu besar. panjang. 12 cm pun panjang. Okay, dia macam tak logik kan? Okay, yang ni dua. Okay, ni 4.8 cm. Yang 50 cm ni jadi 6 cm. Yang ni awak buat 3.6 cm. Boleh? Boleh cikgu. Okay. Tukar yang ni. AD 4.8, DC 6, yang ni 3.6. Cikgu gandakan 4 kali ganda, lepas tu bahagikan dengan
Okay, siapa dah siap boleh hantar. Okay. So secara roughly lah. Ni just cikgu tulis, cikgu lukis lah. Macam mana bentuk yang akan dapat. Okay, ni part C dia. Sekejap. Dia warna hitam lah. Okay. Ini part C XY yang awak dapat tu. Okay, ni 90 darjah tu. Okay, untuk pandangan depan awak akan dapat bentuk macam ni lah. Okay. Okay, bentuk dia akan jadi bentuk yang ni. Dan untuk pandangan sisi dia akan bentuk segi 4 tepat. Sekejap. Segi 4 tepat. Tapi kat sini, untuk yang sisi ni, untuk HG kita nampak depan ni. Tapi EF tak nampak. Adakah kita kena buat dua garisan putus-putus, satu garisan putus-putus, satu lagi garisan timbul. Okay, kalau garisan dia bertindih, kita ambil garisan sambung terus. Satu je, tak payah buat dua-dua. Buat satu je garisan dia. Okay. So, yang daripada untuk daripada A ni, yang atas ni, dia akan dapat bentuk segi 4 tepat. Macam kita buat sisi untuk silinder kan. So akan dapat bentuk segi 4 tepat. So bentuk yang EFGH ni pun segi 4 tepat juga. So akan dibentuk segi 4 tepat lah kalau kita tengok daripada pandangan atas. Okay. Boleh dapat semua? Okay. So sebagai kerja rumah, cikgu nak minta awak buat muka surat 101, 103 dan 104. Dia menggunakan konsep yang sama. Oh, ni contoh dia. Okey, 103 tu contoh. Okey, 101 dengan 104. Ada dua soalan je. Okey. So 101 dengan 104 untuk kerja rumah. Okay, ada dua soalan saja kerja rumah. Right. So cikgu rasa cikgu awak boleh dapat kot buat. Tak dapat boleh tanya cikgu macam mana nak selesaikan ni. Boleh je tanya WhatsApp kat cikgu. So far minggu lepas cikgu dapat Anas. Anas bagi kerja rumah dekat cikgu. Yang lain Hafi dengan Saifuddin mana? Mana kerja rumah Hafi? Hafi? Saifuddin? Mana kerja rumah awak minggu lepas? Tak hantar pun. Oh, Saifuddin dah tidur. Okey. Tak apa. Okey, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.